Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kuasa melulus projek di bawah Perbelanjaan Pembangunan terletak di bawah kuasa Kementerian Ekonomi. Dahulunya dipanggil Unit Perancang Ekonomi, tetapi sebelum ini Unit Perancang Ekonomi adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Selepas pentadbiran ini mengambil alih dan penyusunan semula kementerian-kementerian, Kementerian Ekonomi kini bertanggungjawab dalam aspek kelulusan projek DE, termasuk urusan penapisan dan penilaian, menetapkan skop dan akhirnya menetapkan kos serta ceiling peruntukan projek-projek DE. Selepas ia telah dinilai dan diluluskan dan ditetapkan kosnya di Kementerian Ekonomi, barulah projek itu akan ke peringkat perolehan. Dan Kementerian Kewangan pula selepas itu bertanggungjawab dalam urusan perolehan dan penyediaan aliran tunai tahunan berdasarkan kelulusan yang telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi. Projek-projek DE yang diluluskan oleh Kementerian Ekonomi akan dilaksanakan oleh kementerian berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing. Dan di akhir proses ini, pemantauan projek pula akan dijalankan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan ataupun ICU yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Mekanisme yang diwujudkan dengan 3 bidang kuasa yang berbeza ini adalah untuk memastikan elemen semak dan imbang diamalkan dalam kelulusan dan pelaksanaan projek-projek DE. Bidang kuasa Menteri Kewangan adalah untuk menguruskan soal fiskal. Pandangan saya, Pak Goh, itulah silapnya sebelum ini. Kerana Perdana Menteri memusatkan semuanya kepada dia. Jadi dia tak sempat buat. Jadi sekarang ini dari segi pecahan kerjanya, sebahagian besar dari segi perancangan pelan ekonomi dan dasar sederhana dan jangka masa panjang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kemudian pelaksanaan itu diusahakan bersama dengan kementerian-kementerian yang memang ada mandat dan tanggungjawab itu dan urusan dari segi tata kelola. Kerana Menteri Kewangan bertanggungjawab memastikan proses perolehan itu benar-benar telus. Sebab itu pandangan saya, tokoh yang paling baik untuk menjadi Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri. Ya. Kerana siapa yang paling ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan tata kelola perolehan untuk mengelakkan ubah manifesto seperti yang berlaku sebelum ini, seperti yang kita pernah tahu ada kawan-kawan jana wibawa di sebelah sana. Allah. Kalau contohnya Puan Yang di-Pertua, kalau contohnya Hebatlah Menteri. sama ada Senator Menteri MITI menjadi Menteri Kewangan. Kalau contohnya Yang Berhormat Kapit jadi Menteri Kewangan. Contohnya dari segi kuasa dan juga pengaruh politik, kami dikira junior. Kalau ada yang cucuk sana, cucuk sini, akhirnya lobbynya itu akan tetap pergi kepada Perdana Menteri dan Pak Goh sedia maklum tentang ini. Benda ini saya pasti inilah yang berlaku sebelum ini. Jadi akhirnya apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan diagihkan kepada kementerian masing-masing dan dengarlah. Puan Yang di-Pertua dan rakyat tengok dia tanya soalan politik. Tak nak dengar. Bila kita bagi jawapan yang dia tak nak dengar kerana dia malu, dia buat bising. Jawapan panas, Menteri. Baik, mantap. Dan saya nak tutup begini Puan Yang di-Pertua. Saya nak tutup begini